Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansyara Allah Bidi Salim P106369. InsyaAllah akan berkongsi mengenai ulasan bab 8 kurikulum, teori dan respon terhadap struktur kurikulum. Perkara yang diceritakan di dalam bab ini ada lima poin yang akan diketengahkan. Yang pertama, teori kurikulum. Yang kedua, sistem kurikulum yang diyakini. Yang ketiga, sekolah dan cara untuk mengenal. Yang keempat, kerangka guru dan pelajar dan cara untuk mengenal. Yang kelima, bagaimana teori ini berhadapan dengan kritikan poststrukturalis. Kurikulum kalau dirujuk pada Kamus Dewan terbitan 2005, apa dia kurikulum tu? Satu, bentuk pengalaman pembelajaran yang berbentuk perancangan dan dia berubah ikut dalam masa lah. Contohnya kalau satu politik itu berubah, maka dia sedikit sebanyak memberi kesan kepada kurikulum sebuah negara lah, pendidikan di sebuah negara lah. Habermas ni dia mengenalkan 3 cara lah. Yang pertama, technical knowing ataupun empirical analytic. Maksudnya analisa berdasarkan pemerhatian. Analisa berdasarkan pemerhatian yang mana dia tak lari daripada untuk nak menentukan sesuatu ataupun hasil daripada pemerhatian tu ataupun eksperimen tu, kita tengok kepada fakta dan angka. Contohnya adalah kalau kita nak letak kita letak satu cawan air dalam peti ais yang dalam peti ais, kemudian dibuka switchnya untuk dia berfungsi. Okey, kita akan tengok apa hasil daripada apa yang terjadi pada air tersebut. Air itu akan jadi sejuk ataupun membeku. Jadi dari situ, cara pertama ni kita lebih kepada untuk melihat mengapa itu terjadi. Contohnya, kenapa air itu boleh jadi sejuk ataupun bagaimana dia boleh jadi beku. So lebih kepada bentuk begitu. Untuk cara yang kedua pula, Habermas ni dia teori dia ni menggunakan cara hermeneutical ataupun communicative knowledge, iaitu komunikasi yang berbentuk rundingan yang biasa kita gunalah hari-harian ni. Dan dia tidak fokus kepada bagaimana terjadi, mengapa itu terjadi, tapi lebih kepada interaksi dua hala, lebih kepada proses untuk mengetahui. So kita bukan perbincangan dan sebagainya. Contoh antara pendengar dan yang bercakap. Contoh lain pula antara penulis dan pembaca. Cara yang ketiga pula, kalau dalam teori Habermas ni dia mengatakan critical knowing ataupun self-reflective knowing, iaitu pengetahuan dari dalam. Yang mana kalau kita cuba kaitkan dengan bidang kurikulum ni, kita tak maksud refleksi ni adalah untuk capai teori semata-mata. Dia lebih kepada proses menyelesaikan kurikulum tu dengan memberitahu guru apa yang harus diorang buat. Okey. Dan bagaimana nak menyesuaikan kurikulum yang sedia ada ni mengikut perancangan diorang di sekolah masing-masing ataupun institusi masing-masing. Tengok di sini ada 5 kerangka yang muncul yang membuatkan setiap kurikulum tu berbeza. Kenapa? Macam mana boleh berbeza bila kita tengok kepada 5 benda ni, iaitu yang pertama kerangka sistem itu sendiri, yang kedua sekolah, yang ketiga murid yang belajar, kemudian yang keempat fakulti, dan yang kelima guru dan pengajar itu sendirilah. Kemudian kita tengok kerangka mengikut sekolah. Sekolah ni dengan kurikulum ni dia tak boleh berpisah. Dia kadang dia dua benda yang seiring lah, saling berhubung. Dan kita nak tengok bagaimana pelaksanaan kurikulum tu dengan beberapa persoalan yang kita akan timbulkan, antaranya apa yang hendak diajar. Okey, yang kedua, cara dan topik yang bagaimana, waktu pembelajaran macam mana, kemudian apa hasil pelaksanaan bila dilakukan macam ni, apa yang akan dapat. Seterusnya kerangka guru dan murid. Kalau kita tengok sendiri, guru dan murid tu dia sama macam sekolah dan kurikulum, dia saling berhubung. Mengikut Grimmett dan McKenna 1992, dia mengatakan interaksi guru dan murid ni ada dua benda yang kita kena tengok yang saling berpengaruh. Yang pertama adalah tahap pengetahuan berkaitan pedagogi guru tu sendiri. Yang kedua, pengetahuan pedagogi pelajar lah. Okey, jadi benda ni sebenarnya perlu dilihat kepada minat pelajar tu. Apa aktiviti yang boleh dilakukan dengan pelajar. Okey, pelakuan pelajar begini, kita nak apa kerangka yang sesuai, dan hubungan antara guru dan murid ataupun chemistry antara guru dan murid itu sendiri. Dan akhir sekali kita tengok bagaimana teori ini berhadapan dengan kritikan poststrukturalis. Ada 3 ahli falsafah lah kalau disebutkan di sini, Richard Rorty, Jennifer Go dan Foderiga ataupun satu orang lagi tu Foucault.
Jadi mereka ni, diorang ni, kebanyakan daripada mereka ni memeriksa secara kritikal dengan membuat andaian berdasarkan pengesahan tu sendiri, secara individual. Tidak betul-betul lah buat. Jadi Habermas ni mempersoalkan bahawa skim-skim yang mereka berikan, yang contohnya diberikan oleh Foucault ni, lebih fokus kepada kuasa individu itu sendiri berbanding dengan pemerintahan sesebuah negara. Dan kalau kita tengok, Derrida ni menyatakan bahawa ahli moden di Utopia, di mana masyarakat dia lihat kepada masyarakat tersebut, di mana macam masyarakat dan negara Utopia tu diasingkan, tak disekalikan. Dia lebih kepada individual. Sekian, terima kasih.